Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik, Mak Cik, Datuk Nenek, Otok Arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas yang paling ditakuti oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya ingin membongkarkan secara eksklusif berkenaan dengan tragedi kehilangan kapal terbang Malaysia Airlines MH370. Pak Cik, Mak Cik, berdasarkan secret information dan berdasarkan penyelidikan saya sebagai penganalisis politik bebas di dunia ini, saya telah menemui satu dapatan bukti dan fakta yang sangat-sangat mengejutkan tentang MH370 yang ada kaitan dengan peranan bosku Najib Razak, yang mana kehilangan MH370 ini berlaku di zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia yang paling tidak berguna dalam sejarah politik dunia. Pak Cik, Mak Cik, Datuk Nenek, Otok Arung sekalian, saya ingin menyatakan premis kehilangan MH370 yang terus menggemparkan dunia hari ini adalah salah bosku Najib. Bosku Najib Razak perlu bertanggungjawab 100% ke atas kehilangan kapal terbang Malaysia Airlines MH370 yang sengaja dilakukan di era pemerintahan beliau, Pak Cik, Mak Cik. Bosku Najib perlu bertanggungjawab kerana hakikatnya dia adalah pembunuh sebenar yang membunuh nyawa penumpang-penumpang MH370. 239 penumpang dibunuh dengan sangat sadis dan juga 12 orang anak kapal MH370 diculik dan dibunuh dengan sangat kejam. Skandal Najib Razak sebagai pembunuh bersiri pernah saya bongkarkan sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020, yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak bukan sahaja terlibat dengan skandal pembunuhan mendiang Tang Tuya Syaribu 14 tahun lalu, tetapi dalam kes plot misteri kehilangan kapal terbang MH370, bosku Najib ketagih untuk terus menjadi pembunuh bersiri dan dia berani sebagai seorang Perdana Menteri ketika itu membuat kerja gila menculik semua penumpang MH370 untuk agenda geopolitik antarabangsa beliau. 8 Mac 2014, kita rakyat Malaysia tidak pernah lupa, Pak Cik, Mak Cik, bagaimana pesawat Malaysia Airlines hilang daripada imbasan radar, yang mana penerbangan MH370 daripada Kuala Lumpur ke Beijing, China, tiba-tiba tidak dapat dikesan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan Kerajaan Malaysia. Syarikat Malaysia Airlines adalah syarikat GLC milik Kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Tun Razak ketika itu tahun 2014. Dan berdasarkan secret information yang high credibility, bosku Najib merupakan watak utama yang membantu kuasa besar asing Amerika Syarikat dan kuasa besar asing negara haram Israel untuk melakukan plot penculikan dan pembunuhan dalam kapal terbang MH370. Seperti yang kita sedia maklum, berdasarkan kajian politik antarabangsa, bosku Najib direkrut sebagai ejen politik Yahudi Israel. Dia juga dikaitkan sebagai ejen CIA Amerika Syarikat yang sangat-sangat berkuasa di dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Dan untuk makluman Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung sekalian, apabila bosku Najib merupakan ejen Yahudi Israel, ejen Mossad, ejen CIA Amerika Syarikat, maka ini yang menyebabkan bosku Najib sangat-sangat berani melakukan plot penculikan dan plot pembunuhan ke atas penumpang-penumpang kapal terbang MH370 yang masih tidak mendapat keadilan sehingga hari ini. Jika anda semua perasan, selepas kekalahan bosku
Najib Razak dalam PRU 14 yang lalu. Sehingga saat ini, bosku Najib Razak tidak mahu bercakap tentang misteri kehilangan kapal terbang MH370. Di era pemerintahan beliau sebagai Perdana Menteri ke-6 Malaysia, ini adalah tragedi misteri kehilangan yang cukup menjadi pertikaian rakyat Malaysia. Bosku Najib dan pemerintahan UMNO BN ketika itu tahun 2014 menyatakan kepada lebih 7 bilion manusia di hadapan media-media seluruh dunia bahawa kapal terbang MH370 itu hilang dan semua penumpang dalam kapal terbang tersebut sudah mati dan tidak ada yang hidup. Kenyataan bosku Najib Razak ini, Pak Cik Mak Cik, menjadi bukti bahawa dialah yang sebenarnya memain watak utama yang perlu bertanggungjawab ke atas kehilangan kapal terbang MH370 dan lebih 200 penumpang yang mati tanpa ditemui jasadnya. Maka persoalan yang cukup penting, siapakah yang menculik kapal terbang MH370 sehingga hilang begitu sahaja, sehingga penumpang-penumpang itu mati seperti apa yang diperkatakan oleh bosku Najib Razak. Pembunuh sebenar, penculik sebenar adalah bosku Najib, Pak Cik Mak Cik. Jika Al-Tantuya Syaribu itu boleh diculik, boleh ditembak, boleh dibunuh menggunakan bom C4, maka lebih 200 penumpang dalam kapal terbang MH370 boleh dilakukan perkara yang sama oleh bosku Najib, Pak Cik Mak Cik. Dia mempunyai kabel kuasa besar asing Amerika Syarikat, dia mempunyai kabel besar kuasa besar asing daripada negara haram Israel, maka tidak mustahil dia boleh melakukan perkara ini di peringkat antarabangsa untuk mengugut kuasa besar asing seperti China, Rusia, Iran dan kuasa-kuasa besar lain yang menjadi musuh besar kepada Amerika Syarikat dan Israel. Negara Malaysia antara negara yang menjadi perhatian kuasa-kuasa besar asing sehingga saat ini, kerana negara Malaysia antara satu-satunya negara di rantau Asia Tenggara yang tidak memilih untuk berpihak kepada mana-mana blok kuasa besar, Pak Cik Mak Cik. Di zaman pemerintahan Najib Razak, bosku Najib cuba mengheret negara Malaysia untuk berpihak dengan mana-mana blok kuasa besar asing. Dan bosku Najib mempunyai rancangan politik sehingga saat ini, sejak tahun 2014, untuk memastikan kerajaan Malaysia memilih untuk menyertai blok kuasa besar asing Amerika Syarikat dan blok kuasa besar asing Israel. Tetapi perkara ini tidak dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu kerana kedaulatan negara Malaysia adalah sangat-sangat penting. Maka tragedi kehilangan misteri MH370 jika dianalisis dari segi perspektif geopolitik antarabangsa, ia adalah bertujuan untuk menggadaikan kedaulatan negara persekutuan Malaysia. Kos untuk mencari MH370 itu, Pak Cik Mak Cik, boleh mencecah trilion US dollar. Dan jika negara Malaysia terperangkap dengan wayang politik antarabangsa tentang misteri kehilangan MH370, maka Malaysia boleh jatuh muflis dan Malaysia akan terpaksa berhutang dengan bank-bank negara kuasa besar asing Amerika Syarikat dan kuasa besar asing negara haram Israel. Sebab itu kenapa plot penculikan kapal terbang MH370 dilakukan oleh bosku Najib yang ketika itu merupakan Perdana Menteri yang paling berkuasa untuk membunuh sesiapa sahaja. Tragedi-tragedi pembunuhan yang mencipta sejarah dunia ini satu-satunya antara kapal terbang di peringkat antarabangsa. Kapal terbang MH370 Boeing 777 adalah ciptaan negara Amerika Syarikat dan ciptaan Yahudi Israel, Pak Cik Mak Cik. Maka dari segi asas bukti dan fakta, adalah amat-amat mustahil Amerika Syarikat dan Israel tidak boleh mengesan kapal terbang ciptaan mereka sendiri kerana ada satu chip
ciptaan di dalam kapal terbang Boeing 77 MH370 yang boleh dikesan kedudukannya oleh Amerika Syarikat dan Israel. Tetapi ini adalah satu ugutan kepada kerajaan Malaysia. Ugutan bersyarat yang mana USA dan Israel boleh memberi jawapan kepada kerajaan Malaysia di mana kedudukan MH370, asalkan selepas itu Malaysia menyertai blok kuasa besar Amerika Syarikat dan Israel di peringkat antarabangsa. Maka inilah tujuan akhir yang disusun atur oleh bosku Najib sehingga tahun 2020 Pak Cik Makcik. Sebab itu MH370 masih tidak ditemui dan mayat-mayat penumpang tersebut hilang begitu sahaja. Bosku Najib tahu di mana kapal terbang MH370 itu Pak Cik Makcik. Bosku Najib tahu di mana mayat-mayat tersebut, penumpang-penumpang lebih 200 penumpang, 12 orang anak kapal MH370 disembunyikan oleh USA, oleh Israel. Tetapi dia sengaja tidak memberitahu perkara ini kepada 32 juta rakyat Malaysia kerana bosku Najib adalah ejen Yahudi Israel dan ejen CIA Amerika Syarikat. Jika dia membongkarkan perkara ini, bosku Najib, Rosmah, anak-anak mereka akan mati dibunuh oleh ejen Mossad dan ejen CIA di dalam negara Malaysia. Maka sebab itu Pak Cik Makcik, bosku Najib memang adalah pembunuh bersiri yang cukup-cukup berkuasa di dunia. Generasi baru yang direkrut oleh USA, oleh Israel untuk mengkucar-kacirkan negara Malaysia agar kedaulatan negara Malaysia ini jatuh di tangan Amerika Syarikat dan negara haram Israel. Dan berdasarkan rekod Pak Cik Makcik, kenyataan bosku Najib Razak pada tahun 2014 lalu adalah sangat-sangat pelik dan perlu untuk diperdebatkan oleh rakyat Malaysia. Dalam keadaan serpihan kapal terbang MH370 tidak ditemui di lautan Hindi, bosku Najib Razak dengan sangat-sangat overconfident menyatakan kepada media-media seluruh dunia bahawa MH370 lost and there are no survivors. Ini adalah statement bosku Najib Razak pada tahun 2014 lalu. Ini adalah kenyataan yang cukup-cukup menjerut kepala bosku Najib Razak pada 6 tahun lalu. Bosku Najib Razak mengeluarkan kenyataan ini, dia sangat berani kerana dia antara watak utama yang membantu kepada kehilangan kapal terbang MH370. Betul kan? Datuk Seri Najib Tun Razak, jawab jangan tak jawab. Kalau kau tidak jawab, maksudnya pendedahan Chu Fazli Shah Ahmad adalah sangat-sangat tepat. Pak Cik Makcik Oto Arum, berdasarkan kenyataan MH370 sudah hilang dan tidak ada penumpang yang hidup, kenyataan bosku Najib ini cukup-cukup bahaya kepada nyawa lebih 32 juta rakyat Malaysia. Untuk makluman Pak Cik Makcik Oto Arum, bosku Najib tidak menemui bukti jasad mayat, tetapi dia cakap penumpang tersebut sudah mati. Persoalan daripada kenyataan ini adalah bagaimana mungkin bosku Najib yang tidak ada bukti jasad mayat MH370, dia boleh mengeluarkan kenyataan tersebut kepada media-media antarabangsa. Najib, USA dan Israel tahu di mana kapal terbang MH370 itu dan mereka tahu di mana mayat-mayat penumpang MH370 disembunyikan. Berdasarkan satu kenyataan, kapal terbang MH370 kena hijack di pangkalan ketenteraan Amerika Syarikat dan Israel di Pulau Diego Garcia di kawasan lautan Hindi. Sebab itu Najib Razak menyatakan bahawa MH370 itu hilang di tengah-tengah lautan Hindi kerana di tengah-tengah lautan tersebut ada
pangkalan ketenteraan Amerika Syarikat dan Israel, Pak Cik Makcik. Dan sepatutnya Najib Razak perlu membuktikan kepada rakyat Malaysia dia menemui jasad badan kapal terbang MH370 dan mayat-mayat penumpang. Tetapi dia tidak mahu dedahkan perkara itu sehingga hari ini. Dan melalui penemuan kedudukan MH370, Kapten Zahari Ahmad Shah, Farid Abdul Hamid antara pilot dalam MH370 yang mana dikatakan antara watak yang terkorban dalam tragedi misteri MH370. Media-media antarabangsa cuba menyalahkan kedua-dua pilot tersebut. Tetapi tidak ada satu pun media yang menyalahkan bosku Najib pada tahun 2014 lalu. Dia adalah Perdana Menteri ketika itu, dia adalah Menteri Keuangan ketika itu. Dia mempunyai kuasa akses kepada syarikat Malaysia Airlines untuk mengawal kapal-kapal terbang, terutamanya kapal terbang MH370 Boeing 777. Sehingga saat ini ada lebih kurang 154 penumpang daripada negara China, 49 penumpang adalah daripada negara Malaysia, 7 penumpang daripada negara India, 6 penumpang daripada Australia, 5 penumpang daripada negara India, 4 penumpang daripada negara Perancis, 3 penumpang daripada Amerika Syarikat, 2 penumpang daripada Kanada, 2 penumpang daripada negara Iran, 2 penumpang daripada negara New Zealand, 2 penumpang daripada Ukraine, 1 penumpang daripada Rusia, 1 penumpang daripada Taiwan dan 1 penumpang daripada negara Belanda. Penumpang-penumpang di dalam MH370 itu antaranya adalah negara-negara anggota kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel. Dan kebanyakan penumpang di situ juga adalah penumpang negara kuasa besar China dan Rusia yang menjadi musuh terbesar kepada Amerika Syarikat dan Israel dalam geopolitik antarabangsa. Dan dikatakan ada 4 warga China yang sangat-sangat berkuasa di peringkat antarabangsa menjadi penumpang dalam MH370. Maka pertembungan antara kuasa besar China dan kuasa besar Amerika Syarikat dan Yahudi Israel dalam plot penculikan kapal terbang MH370 adalah satu fakta yang perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Kenapa kapal terbang MH370 menjadi eksperimen tikus putih yang membawa kepada lebih 200 penumpang mati begitu sahaja seperti apa yang diumumkan oleh bosku Najib Razak. Ingat Pak Cik Makcik, negara Malaysia ini mahu dikuasai bukan sahaja Amerika Syarikat, bukan sahaja Israel yang mahu menguasai Malaysia. Tetapi negara China, negara Rusia dan kuasa besar asing lain juga mahu terus menguasai negara Malaysia kerana kekayaan sumber ekonomi dan strategik wilayah negara Persekutuan Malaysia ini menjadi pertembungan persaingan kuasa-kuasa besar asing di rantau Asia. Dan negara Malaysia antara satu-satunya negara di rantau Asia Tenggara yang sangat-sangat sukar untuk dikuasai oleh Amerika Syarikat, Israel, China maupun Rusia. Maka kedua-dua blok kuasa ini terus bersaing di peringkat antarabangsa untuk merebutkan negara Malaysia. Maka proses plot penculikan MH370 adalah ugutan kepada negara China dan negara Rusia, Pak Cik Makcik yang cuba bersaing dengan kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel. Kerana kapal terbang MH370 Boeing 77 itu adalah ciptaan Amerika Syarikat dan ciptaan Israel. Maka Amerika Syarikat dan Israel mahu meninggalkan satu signal yang cukup jelas kepada masyarakat dunia bahawa tidak ada mana-mana negara yang boleh menyaingi kekuatan kuasa Amerika Syarikat dan Israel untuk terus menguasai dunia sehingga tahun 2020. Maka berbalik kepada bosku Najib. Sehingga sekarang selepas bosku Najib kalah PRU 14 bersama UMNO BN,
Najib Razak dan pemimpin-pemimpin UMNO BN tidak ada rasa bersalah ke atas kehilangan kapal terbang MH370 Pak Cik Makcik. Bosku Najib Razak dan pemimpin-pemimpin UMNO BN tidak ada rasa tanggungjawab untuk membongkarkan kebenaran MH370. Dan semua mereka berkomplot untuk menyembunyikan misteri sebenar tentang MH370 dan penumpang-penumpang yang menjadi korban percaturan kuasa-kuasa besar asing sehingga saat ini. Sepatutnya Pak Cik Makcik, Bosku Najib dan Kerajaan UMNO BN 6 tahun lalu perlu membayar pampasan yang adil dan setimpal kepada penumpang-penumpang MH370, terutamanya rakyat Malaysia. Waris-waris keluarga, lebih kurang 49 penumpang warga negara Malaysia yang trauma, yang depression kerana tidak diberikan jawapan oleh Bosku Najib Razak dan UMNO BN. Mereka buat-buat tidak tahu sehingga sekarang Pak Cik Makcik. Justice untuk 49 warga negara Malaysia. Waris keluarga mereka masih bersedih, masih menangis, masih tidak boleh menerima tragedi misteri dan pembunuhan kapal terbang MH370 Boeing 777 yang hilang pada 8 Mac 2014. Sudah 6 tahun. Ada Pak Cik Makcik Otawarung nampak Bosku Najib Razak keluarkan kenyataan dekat Facebook, dia mahu cari MH370? Tidak ada. Kerana bagi dia, it is okay. Nyawa-nyawa penumpang MH370 mati begitu sahaja. Seperti mati katak. Kerana bagi beliau, this is not important. Kalau Altan Tuya Syaribu pun, Bosku Najib tidak kisah bunuh bom C4 dalam keadaan Altan Tuya Syaribu mengandungkan anak Bosku Najib, maka jiwa kebinatangan dan jiwa iblis dalam badan Bosku Najib itu tetap sama ke atas lebih 239 penumpang di dalam kapal terbang MH370. Inilah kekejaman dan kejahatan Bosku Najib yang perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Untuk dia terus berkuasa, untuk dia terus mencatur kuasa, untuk dia terus berjaya menggadaikan kedaulatan negara Malaysia kepada Amerika Syarikat dan Israel, maka Bosku Najib akan mengorbankan nyawa kita semua Pak Cik Makcik pada masa hadapan. Bukan sahaja Altan Tuya Syaribu dia berani bunuh. Bukan sahaja Kevin Morais yang dia berani bunuh. Bukan sahaja penumpang-penumpang kapal terbang MH370 yang dia berani bunuh. Kita semua ini dia boleh bunuh bila-bila masa. Mahu bunuh pakai simen, disumbat dalam tong drum, mahu dibom C4, mahu digunakan tembak, diculik dengan sangat misteri. Itu adalah modus operandi seorang pembunuh bersiri yang menjadi ahli parlimen, yang pernah menjadi Perdana Menteri, yang pernah menjadi Menteri Keuangan, yang sehingga saat ini menjadi ahli politik pembunuh bersiri yang dipuja oleh ahli-ahli UMNO. Maka ini adalah pemimpin munafik, pemimpin hipokrit, pemimpin yang mempunyai jenayah besar yang cukup kebal di seluruh dunia Pak Cik Makcik. Kerana kabel di belakang dia tidak lain tidak bukan. Di belakang Bosku Najib itu adalah Amerika Syarikat dan Israel. Dia adalah ejen politik Yahudi Israel dan ejen politik CIA Amerika Syarikat. Bosku Najib tidak berani saman saya kerana ini adalah kebenaran Pak Cik Makcik. Dia tidak boleh katakan ini fitnah kerana semua tindak tanduk politik Bosku Najib itu, dia adalah kawan baik Donald Trump. Dia adalah kawan baik Barack Obama. Dia adalah kawan baik Amerika Syarikat. Di belakang Amerika Syarikat itu siapa? Yahudi Israel, ejen Mossad yang menguasai dunia. It is very simple. Saya sebagai political scientist hanya menyampaikan maklumat. Saya bukan mahu memburuk-burukkan Bosku Najib, Amerika Syarikat dan Israel. Tetapi ini adalah kebenaran yang sangat ditakuti oleh Bosku Najib dan mahacai-mahacai totok beliau. Di dalam parti UMNO jika diketahui Bosku Najib adalah pembunuh utama yang menculik dan membunuh penumpang-penumpang MH370 dan anak-anak kapal MH370 dalam kapal terbang Malaysia Airlines Boeing 777 yang masih tidak diberikan keadilan oleh Bosku Najib dan parti UMNO. Pak Cik Makcik, dalam tragedi kapal terbang ciptaan Amerika Syarikat dan
ciptaan Yahudi Israel ini, bosku Najib juga mengulangi tragedi kehilangan kapal terbang yang kedua, iaitu MH17. 298 penumpang mati di dalam tragedi tembakan dan pengeboman kapal terbang Malaysia Airlines MH17 pada 17 Julai 2014. Tahun yang sama, Pak Cik Makcik, era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan penyamun pembunuh dalam sejarah politik negara Malaysia. Maka MH17 ini juga sebenarnya ada kaitan dengan Rusia, dengan Amerika Syarikat yang bersaing untuk menguasai negara Malaysia. Maka belum puas bosku Najib bersama Amerika Syarikat bersama Israel membunuh lebih 200 penumpang dalam MH370, mereka berkomplot secara sistematik membunuh 298 penumpang dalam kapal terbang Malaysia Airlines MH17. Dan paling penting, Pak Cik Makcik, bukan sahaja negara Amerika Syarikat dan negara Israel yang mencipta kapal terbang di dunia ini. Ada banyak negara lain yang mencipta kapal terbang. Tetapi bosku Najib Razak dan UMNO BN terus membeli kapal terbang daripada Amerika Syarikat, daripada negara Israel. Dan inilah hasilnya, Pak Cik Makcik. Tujuan dia beli kapal terbang daripada Amerika Syarikat, daripada Israel, supaya bosku Najib boleh membunuh siapa sahaja yang menaiki kapal terbang Malaysia Airlines yang ada kaitan dengan persaingan kuasa-kuasa besar asing Amerika Syarikat, Rusia, China dan Israel. Maka akhirnya yang terkorban adalah MH370 dan MH17. Mana mungkin dalam tahun yang sama, 2014, dua kapal terbang Malaysia Airlines boleh hilang begitu sahaja, boleh membunuh 537 nyawa manusia, Pak Cik Makcik. It is something wrong with this thing. Sebab ini adalah plot pembunuhan kuasa-kuasa besar asing yang diketuai oleh bosku Najib. Dia adalah key main character, watak utama yang membantu Amerika Syarikat dan Israel untuk membunuh nyawa penumpang-penumpang dalam kapal terbang MH370 dan MH17. Ini tujuan dia. Dan pada tahun 2014, beban keuangan negara Malaysia adalah mencecah berbilion-bilion US dollar untuk membayar kos tersebut atas kehilangan MH370 dan MH17. Sebab itu, Pak Cik Makcik, semua wayang politik antarabangsa berkaitan dengan dua kapal terbang itu. Pembunuhan penumpang-penumpang kapal terbang MH370 dan MH17 adalah atas kesalahan dan kekejaman bosku Najib. Sebagai kesimpulan, Pak Cik Makcik, saya ingin menegaskan bahawa berdasarkan secret information yang telah saya terima, berdasarkan kajian penyelidikan yang saya lakukan selama 6 tahun, akhirnya saya telah menemui jawapan misteri kehilangan MH370 dan MH17. Saya telah menemui jawapan kenapa penumpang-penumpang tersebut dibunuh dan dijadikan bahan eksperimen tikus putih. Rupa-rupanya semua ini adalah plot pembunuhan di peringkat antarabangsa yang dilakukan oleh bosku Najib bersama Amerika Syarikat dan negara Israel, yang sengaja digunakan sebagai ugutan kepada kerajaan Malaysia, kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Raja-Raja Melayu, agar kedaulatan negara Malaysia ini boleh jatuh di tangan Amerika Syarikat dan Israel. Pak Cik Makcik ingat, saya tidak memaksa anda semua untuk percaya tentang pendedahan ini. Tetapi saya amat-amat percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat berkuasa untuk membantu saya membongkarkan kebenaran ini. Kalau saya mati dan hilang begitu sahaja selepas pembongkaran ini, bosku Najib perlu bertanggungjawab bersama Amerika Syarikat dan Israel. Saya amat-amat yakin dan percaya dapatan dan bukti di tangan saya ini adalah cukup valid.
Ada banyak teori-teori tentang kehilangan misteri MH370 dan MH17 yang disalah tafsir oleh banyak masyarakat dunia dan media-media antarabangsa. Bosku Najib adalah pembunuh bersiri yang membunuh penumpang-penumpang di dalam MH370 dan MH17 kerana dia adalah ejen Yahudi Israel, kerana Bosku Najib adalah ejen CIA Amerika Syarikat yang cuba untuk mengkucar-kacirkan politik negara Malaysia, mengkucar-kacirkan keamanan negara Malaysia dan sanggup mengorbankan nyawa rakyat Malaysia supaya kedaulatan negara Malaysia ini boleh digadaikan, boleh dijual beli kepada kuasa besar asing Amerika Syarikat dan negara haram Israel. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus melindungi rakyat Malaysia daripada segala pembodohan dan muslihat Bosku Najib Razak yang terus mencatur kuasa dalam negara Malaysia ini, agar kedaulatan negara Malaysia, agar kemerdekaan negara Malaysia ini terus dirompak dan dirampas oleh kuasa besar asing bernama Amerika Syarikat dan Israel. Pakcik makcik Oto Arong, jika anda percaya dengan pendedahan ini, tolong kongsikan kebenaran ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Bosku Najib Razak, kau sudah kantoi dalam percaturan kuasa politik antarabangsa ini. Checkmate and game over. Bosku Najib yang kantoi menjadi mastermind dan watak utama yang menghilangkan MH370 dan menghilangkan MH17 serta membunuh lebih 500 nyawa manusia dalam kedua-dua kapal terbang tersebut yang merupakan kapal terbang milik Amerika Syarikat dan Israel. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.